Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada satu keputusan yang paling mengejutkan kita, yaitu Muhyiddin perlu letak jawatan manakala Hamzah Zainuddin pula dipecat. Ini namanya keputusan paling konsensus, paling luar biasa dan paling menang. Tiada orang yang terluka, tiada orang yang kecewa, semuanya tak dapat apa-apa. Dengan kata lain, yang menimbulkan masalah semuanya dicantas, ini semua untuk menyelamatkan parti bersatu. Muhyiddin letak jawatan, Hamzah dipecat, misi terakhir selamatkan bersatu. Ini bukan soal reform. Ini adalah soal survival politik. Apa yang berlaku dalam bersatu hari ini jelas. Kapal mereka sudah bocor dan mahu tidak mahu nahkoda mesti berkorban. Muhyiddin letak jawatan. Pengakuan gagal secara senyap. Bila Muhyiddin Yassin mula bercakap soal berundur, mesej sebenar ialah saya sudah jadi beban. Nama Muhyiddin hari ini seringkali ditandakan dengan simbol pengkhianatan Sheraton, Perdana Menteri tambah mandat rakyat, ditolak generasi muda, dan menjadi liability dalam sebarang rundingan politik termasuk Perikatan Nasional, bahkan berkait dengan isu jana wibawa. Selain Muhyiddin di atas, selagi Muhyiddin di atas, bersatu tidak akan ditarik masuk mana-mana gabungan yang berwibawa. Hamzah pula perlu dipecat dengan segera. Beliau adalah kambing hitam yang terakhir. Walau bagaimanapun, memang sekarang ini terlalu ketara bahwa wujud kem Hamzah Zainuddin. Pemecatan Hamzah Zainuddin pula bukan sebab disiplin semata-mata. Tapi hakikatnya Hamzah adalah arsitek strategi yang gagal. Hamzah adalah wajah yang keras, sombong, dan elit. Hamzah pula adalah punca bersatu di Pulau Rakan. Dalam politik, bila kalah teruk, strategi akan dikorbankan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kita tahu sekarang bahwa bersatu memang dalam keadaan yang nazak, bahkan dalam keadaan yang hampir-hampir mati. Mari kita jujur bercakap, tuan-tuan dan puan-puan. Bersatu hari ini tiada sokongan akar umbi, tiada negeri yang kuat, tiada tokoh masa depan, dan hanya bergantung penuh pada PAS. Bersatu sudah hilang identiti. Mereka hilang identiti bukan Melayu progresif, bukan nasionalis, cuma penumpang politik. Tuan-tuan dan puan-puan, langkah ini bukan kebangkitan. Ini adalah CPR. Letak jawatan dan pecat orang bukan tanda kuat. Itu tanda terdesak. Ini usaha terakhir untuk membersihkan image, pujuk pihak luar, dan cari talian hayat. Tapi soalan rakyat masih sama. Kenapa kami perlu percaya semula parti yang lahir dari pengkhianatan? Itu soalan rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulan paling pedas ialah Muhyiddin berundur, Hamzah dipecat. Tapi dosa politik bersatu masih hidup. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau Anda setuju dengan kenyataan ini, tinggalkan komen Anda pula. Apa pendapat Anda dengan gesaan Muhyiddin letak jawatan, Hamzah pula dipecat? Bagi saya ini satu perkara yang sangat bagus untuk memulihkan parti bersatu. Dan bagi membuatkan semua orang menang-menang. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan, dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan ubat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya
Imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar kepada Anda semua untuk penyelesaian masalah kesehatan Anda. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Terima kasih. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Adakah dengan ini Azam Baki akan dipecat oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim? Wow, ini satu pendedahan dan ini satu kenyataan yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila sekali lagi Azam Baki dibongkar beberapa perkara atau rahasia besar, saham Azam Baki disorot lagi, Perdana Menteri didesak bertindak. Adakah dengan ini Anwar Ibrahim akan memecat Azam Baki? Persoalan ini sangat besar, persoalan ini sangat berat untuk kita jawab. Terpulanglah kepada Anwar Ibrahim. Jadi sekarang ini apa isunya? Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sekali lagi menjadi perhatian berhubung portfolio pegangan sahamnya. Isu yang sebelum ini pernah menyebabkan Pakatan Harapan menyertai gesaan supaya beliau disingkirkan daripada jawatan Ketua Pencegah Rasuah Malaysia. Laporan Bloomberg hari ini mendedahkan Azam Baki memiliki 17,7 juta saham dalam syarikat perkhidmatan kewangan Velocity Capital Partners Berhad bersamaan kira-kira pegangan 1,7%. Malaysia kini mengesahkan laporan tersebut melalui rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Nilai saham tersebut hampir RM800,000 pada pembukaan dagangan hari ini, jauh melebihi had yang dikenakan kepada penjawat awam yang tidak dibenarkan melebihi lebih RM100,000 saham dalam mana-mana satu syarikat. Tidak jelas bila Azam memperoleh saham tersebut. Namun semakan terhadap sejarah harga saham Velocity Capital Partners di Bursa Malaysia menunjukkan nilainya relatif tidak berubah sejak Ogos 2022 pada sekitar RM0,045 sesaham dan pernah memuncak hampir RM1,50 sesaham pada April 2019. Azam enggan mengulas ketika dihubungi Malaysia kini. Sebelum ini, pada hujung tahun 2021, Ketua Pesuruhjaya SPRM itu turut menjadi perhatian berhubung pemilikan 1.930.000 saham Gates Global Berhad, dulunya KBES Berhad, pada 30 April 2015 bernilai kira-kira RM772.000 ketika itu. Pegangan sahamnya dalam Gates Global Berhad berkurangan kepada 1.029.500 pada 31 Mac 2016 bernilai sekitar RM340.000. Dia juga memiliki 2.156.000 waren dalam Excel Force MSC Berhad pada Mac 2016. Peraturan had pembelian saham RM100.000 bagi penjawat awam telah pun berkuat kuasa ketika itu. Pada Januari 2022, Azam berkata dia telah memaklumkan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa saham tersebut dibeli oleh adiknya yang meminjam namanya dan dia yakin tidak melakukan segala kesalahan. Penjelasan itu mencetuskan siasatan Suruhanjaya Security yang akhirnya mendapati tiada bukti perdagangan proksi kerana Azam mempunyai kawalan ke atas akaun dagangannya sendiri. Pada 20 Januari 2022, Ketua Pembangkang ketika itu Anwar Ibrahim berjanji akan membangkitkan perkara tersebut dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob.
Ini selepas pemuda PKR menyerahkan memorandum kepadanya yang antara lain menggesa Ketua SPRM mengisytiharkan aset mereka. Namun sejak menjadi Perdana Menteri pada November 2022, Anwar menjadi penyokong kuat Azam Baki malah menegaskan peneraju SPRM itu satu-satunya individu yang berani mengambil tindakan terhadap pemimpin rasuah. Anwar juga telah melanjutkan kontrak Azam sebagai ketua SPRM sebanyak 3 kali selepas usia persaraan. Kontrak semasa Azam Baki dijadwal tamat pada 12 Mei 2026 dan dia memberi bayangan akan bersara sepenuhnya. Selepas laporan Bloomberg hari ini diterbitkan, ahli Parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim berpendapat Anwar perlu merehatkan ketua SPRM itu sekarang. Kerana ada perkembangan baru, ada fakta baru, ada evidence dan keterangan baru. Maka Perdana Menteri Anwar Ibrahim patut mengarahkan Azam Baki bercuti atau kontraknya ditamatkan segera supaya satu siasatan baru oleh SPRM dan atau polis terhadap Azam Baki. Tiada pilihan lain jika Perdana Menteri Anwar jujur untuk memerangi rasuah dan salah guna kuasa ke akar umbi, kata Hasan kepada Malaysia Kini. Ahli Parlimen PKR yang lantang bersuara untuk itu berkata Anwar sedia maklum mengenai dakwaan terhadap Azam dan sokongan berterusan terhadap Ketua SPRM itu telah menjejaskan kredibiliti kerajaan dalam usaha memerangi rasuah, kata beliau lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah Anwar Ibrahim akan memecat Azam Baki? Sama-samalah kita nantikan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.